Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita untuk sesi pembelajaran fiqh tahun 4 bersama saya, Cikgu Nadiah Noor. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan semula sesi pembelajaran kita untuk pelajaran ketiga, iaitu berkenaan dengan solat-solat sunat. Pada hari ini kita akan masuk kepada unit 5, iaitu berkenaan dengan solat sunat tahajud. Okey, mungkin ada di antara kamu semua yang pernah dengar ataupun pernah lakukan solat sunat tahajud. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan secara terperinci berkenaan dengan solat sunat tahajud. Bagi solat sunat tahajud, ada 7 poin penting yang saya telah keluarkan untuk kita bincangkan berkenaan dengan solat sunat tahajud. Okey, yang pertama berkenaan dengan pengertian solat sunat tahajud. Yang kedua, waktu solat sunat tahajud. Yang ketiga, jumlah rakaat bagi melakukan solat sunat tahajud. Yang keempat, lafaz niat solat sunat tahajud. Perkara yang kelima berkenaan dengan kaifiat solat sunat tahajud. Yang keenam, doa solat sunat tahajud. Dan yang akhir sekali adalah berkenaan dengan hikmah melaksanakan solat sunat tahajud. So, kita akan bincangkan ke 7 perkara ini yang berkenaan dengan solat sunat tahajud. Kita tengok perkara yang pertama berkenaan dengan pengertian solat sunat tahajud. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat tahajud? Solat sunat tahajud adalah solat 2 rakaat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Okey, poin yang pertama adalah solat 2 rakaat. Poin yang kedua, yang dilakukan selepas bangun daripada tidur. Poin yang ketiga, walaupun tidur sebentar. So, ada 3 pecahan poin dekat situ. Poin yang pertama tadi adalah solat 2 rakaat. Poin yang kedua, yang dilakukan selepas bangun daripada tidur. Poin yang ketiga adalah walaupun tidur sebentar. Okey, berdasarkan pengertian tu, jelas kita tahu bahawa solat sunat tahajud ni adalah solat yang kita lakukan selepas bangun daripada tidur. Maksudnya kalau kita nak lakukan solat sunat tahajud ni, kita kena tidur sekejap. Walaupun kita tidur tu dalam tempoh masa yang pendek, iaitu 1 minit. Janji kita mesti tidur. Tu syarat dia. Lepas bangun daripada tidur, barulah kita boleh lakukan solat sunat tahajud. Ingat balik semulanya dia kata dilakukan selepas bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Maksudnya kalau kita nak lakukan solat sunat tahajud tu, macam saya kata tadi, kena tidur walaupun sebentar. Kalau awak tidur 1 minit pun dalam keadaan yang lena, awak bangun daripada tidur dan awak dah boleh lakukan solat sunat tahajud. Perkara kedua adalah berkenaan dengan waktu solat. Okey, bila waktu solat untuk solat sunat tahajud ni, bila waktu yang boleh kita lakukan, waktu yang afdal tu. Okey, kita tengok kat sini. Waktu solat sunat tahajud adalah selepas solat isyak hingga terbit fajar. Afdal dilakukan 1/3 akhir malam, iaitu lebih kurang jam 2 pagi. Okey, maksudnya kat sini, waktu solat tahajud tu bermula selepas solat isyak. Lepas solat isyak tu, awak tidur sekejap, awak bangun, barulah awak boleh lakukan solat sunat tahajud. Waktunya adalah selepas solat isyak sehinggalah terbit fajar. Terbit fajar tu maksudnya sehinggalah sebelum awak melakukan solat subuh. So, kalau ada 10 minit lagi masa untuk solat subuh, belum azan lagi, awak masih boleh lakukan solat sunat tahajud. Okey, tapi waktu yang paling afdal dia adalah pada 1/3 akhir malam. Okey, 1/3 akhir malam yang dinyatakan di sini adalah pada jam 2 pagi, lebih kurang jam 2 pagi, 2 ke 3 pagi tu. Okey, tapi janganlah kalau awak jaga jam 4 pagi ataupun pukul 5 pagi, awak kata, alamak, dah tak boleh nak buat solat sunat tahajud. Tak, waktu afdal dia adalah 2 pagi, jam 2 pagi, 3 pagi. Tapi kalau awak jaga pukul
4 pagi, pukul 5 pun awak masih boleh melakukan solat sunat tahajud. Jangan disebabkan awak tak boleh nak bangun waktu afdal tu awak langsung tak buat. Lebih baik kita buat daripada kita tidak buat langsung. Okey. So jelas kat sini waktu untuk mendirikan solat sunat tahajud adalah bermula selepas solat Isyak hingga terbit fajar. Waktu solat sunat tahajud waktu malam bukan waktu siang. Jangan kata nanti pengertian solat sunat tahajud kita bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Okey, waktu tengah hari awak tidur sekejap. Lepas tu awak bangun-bangun je, ada lagi 1 jam nak zuhur. Baru pukul 12.30 awak kata macam tu. Awak pun bangun daripada tidur tu buat solat sunat tahajud. Jangan tak ada orang buat solat sunat tahajud waktu siang. Solat sunat tahajud dilakukan waktu malam selepas solat Isyak. Okey. Okey, kita tengok pula perkara yang ketiga berkenaan dengan jumlah rakaat. Okey, jumlah rakaat ni sekurang-kurangnya 2 rakaat 1 salam. Ni samalah macam mana-mana solat sunat. Yang paling sedikit kita buat adalah 2 rakaat 1 salam, dan kebanyakan solat sunat pun memang kita lakukan sebanyak 2 rakaat 1 salam. Okey. Tapi jumlahnya tidak terbatas. Maksud tidak terbatas tu maksudnya awak boleh buat 4 rakaat. Kalau awak mampu nak buat 100 rakaat pun boleh. Ikut kemampuan. Tapi yang paling sedikit adalah sekurang-kurangnya 2 rakaat dengan 1 salam. Kalau awak boleh mampu nak buat banyak rakaat, awak boleh lakukan banyak rakaat. Tapi rakaat kita tu dalam keadaan genap lah. Sebab setiap 2 rakaat adalah dengan 1 salam. So awak boleh buat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Dalam gandaan 2-2-2. Okey. Tapi jumlah yang kebiasaan kita buat adalah sebanyak 2 rakaat 1 salam. Tu adalah jumlah rakaat yang paling minimum sekurang-kurangnya. Okey, jelas kat sini. Okey, seterusnya untuk perkara yang keempat berkenaan dengan lafaz niat. Okey, lafaz niat solat sunat tahajud berbunyi usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Saya ulang, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Okay, yang membawa maksud sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, usolli sunat tahajud tu bermaksud sahaja aku solat sunat tahajud raka'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Itu adalah lafaz niat bagi solat sunat tahajud 2 rakaat. Perkara yang kelima, kita tengok pula berkenaan dengan kaifiat solat sunat tahajud. Okey, apa maksud kaifiat solat? Kaifiat solat adalah cara melakukan solat, bagaimana kita lakukan solat. Okey, untuk kaifiat solat sunat tahajud ni kita bahagikan kepada 2, iaitu untuk kaifiat rakaat pertama dan kaifiat rakaat kedua. Okey, kita tengok kaifiat rakaat pertama. Okey, yang pertama, nombor 1-nya adalah niat berserta takbiratul ihram. Perkara yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Ketiga, membaca surah Al-Kafirun atau surah-surah lain. Keempat, rukuk. Kelima, i'tidal. Keenam, sujud. Ketujuh, duduk antara 2 sujud. Dan yang akhir sekali, ke-8 adalah sujud. Okey, lepas sujud yang kedua ni, untuk rakaat pertama, awak semua akan bangun dan berdiri tegak semula untuk rakaat kedua. Okey, secara kasarnya, pergerakan solat dia, cara melakukan solat sunat tahajud ni sama je untuk rakaat pertama dengan solat-solat sunat lain. Kita angkat takbiratul ihram, kita baca niat angkat takbiratul ihram, lepas tu baca surah Al-Fatihah, lepas tu kita baca surah Al-Kafirun. Kalau tak hafal surah Al-Kafirun, boleh baca mana-mana surah. Selesai surah Al-Kafirun, terus rukuk. Lepas rukuk buat apa? I'tidal. Lepas i'tidal terus sujud. Lepas sujud, duduk antara 2 sujud. Lepas dah duduk antara 2 sujud, sujud semula untuk sujud yang kedua. Selesai rakaat pertama. Okey, habis sujud kedua, terus bangun berdiri tegak untuk rakaat yang kedua. Okey. Kita tengok pula kaifiat
solat sunat tahajud untuk rakaat kedua. Okey, nombor 1 yang pertamanya adalah membaca surah Al-Fatihah. Lepas bangun daripada sujud tadi, berdiri semula macam saya kata untuk rakaat kedua, terus baca surah Al-Fatihah macam kita solat biasa tu rakaat kedua. Okey, lepas tu baca surah Al-Ikhlas atau surah-surah lain. Kalau tak hafal surah Al-Ikhlas, bolehlah baca mana-mana surah yang awak hafal. Okey, kalau selepas tu, lepas baca surah Al-Ikhlas, selesai baca surah Al-Ikhlas, terus rukuk. Perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, i'tidal. Lepas i'tidal, sujud. Lepas sujud, duduk antara dua sujud. Perkara yang ketujuh, sujud. Ni semua pergerakan ni kita ulang je. Perkara yang ke-8, duduk dan membaca tahiyat akhir. Sujud kedua tadi, kita bangun. Bukan bangun berdiri. Kita bangun, terus duduk tahiyat akhir. Sebab kita dah nak selesai rakaat kedua, baca tahiyat akhir. Dan yang ke-9 akhir sekali adalah memberi salam. Okey, selesai 9 perkara tersebut, selesailah solat sunat tahajud kita untuk 2 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua. Untuk perkara yang ke-6 adalah berkenaan dengan doa solat sunat tahajud. Okey, doa solat sunat tahajud ni kita baca setelah kita selesai melakukan solat sunat tahajud. Maksudnya kalau awak buat solat sunat tahajud tu 2 rakaat, habis dia selesai solat sunat tahajud tu, awak bolehlah baca doa ni. Doa ni pun saya ambil daripada buku teks awak semua. Awak boleh rujuk dalam buku teks untuk tengok lebih lanjut berkenaan dengan doa solat sunat tahajud ni. Untuk slide seterusnya ini berkenaan dengan maksud bagi doa solat sunat tahajud tadi. Okey, macam saya kata, doa solat sunat tahajud ni saya ambil daripada buku teks awak. Awak semua boleh rujuk pada buku teks muka surat 31. Doa solat sunat tahajud berserta maksudnya ada dalam muka surat yang sama. Okey. Selepas ni saya akan share dengan awak bacaan doa solat sunat tahajud ni daripada kumpulan UNIC. Awak boleh dengar lah. Awak buka buku teks awak muka surat 31 tu, cuba awak dengar bacaan doa yang dialunkan oleh kumpulan UNIC ni, awak ikut bersama-sama. InsyaAllah lebih mudah untuk awak hafal dan awak ingat. Okey, kita cuba sama-sama. Allahumma lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu, wa lakal hamdu. Anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu, wa lakal hamdu. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد. أنت الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, bagimu segala puji, segala puji, segala puji. Kau dirikan langit dan bumi serta isinya.
bagimu segala puji, segala puji. Kaulah Raja langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, segala puji. Kau cahaya langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, segala puji. Engkau benar, syurgamu benar, nerakamu benar, nabimu benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, kiamat benar. Ya Allah, padamu aku berserah, denganmu aku beriman, padamu aku bertawakal, padamu aku kembali, keranamu aku bertelaga, dan denganmu aku berhukum. Ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang kemudian, yang ku sembunyi maupun nyata, yang engkau tahu lebih dariku. Engkaulah awal, engkaulah akhir, tiada Tuhan selain engkau, tiada daya kecuali engkau. Alhamdulillah, kita dah selesai dengar bacaan doa daripada kumpulan UNIC berkenaan dengan doa solat sunat tahajud. Senang je kan, tak susah pun. So kalau lepas ni awak nak buat solat sunat tahajud, awak bolehlah baca doa tersebut mengikut alunan yang telah dialunkan oleh kumpulan UNIC tadi. Okey, sebenarnya alunan tu untuk memudahkan awak hafal dan awak ingat. Bila kita dah hafal dan kita ingat, secara tak langsung mendidik diri kita, menjadikan diri kita bersemangat untuk lakukan solat sunat tahajud. Supaya kalau sebelum ni kita buat solat sunat tahajud tu waktu kita datang qiyam kat sekolah je ke, ataupun bila ada aktiviti. Tapi biar lepas ni ia menjadi rutin harian untuk diri kita, insya-Allah. Okey, perkara yang akhir sekali, yang last sekali berkenaan dengan hikmah solat sunat tahajud, iaitu perkara yang ke-7. Okey, hikmah ada 4 kat sini. Yang pertama adalah mudah mendapat rezeki, kedua dijauhkan daripada penyakit, ketiga dimakbulkan doa oleh Allah, dan yang akhir sekali mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah. Okey, poin yang pertama, orang yang melakukan solat sunat tahajud ni mudah untuk dia mendapat rezeki. Sebab apa? Sebab waktu tengah-tengah malam lepas solat isyak sehingga waktu fajar, sehingga waktu sebelum solat subuh tu adalah waktu untuk kita berehat, waktu untuk kita tidur. Tapi orang yang melakukan solat sunat tahajud ni dia bangun, dia boleh jaga daripada tidurnya, maka Allah beri kelebihan dia kat situ dengan Allah memudahkan rezekinya. Okey, dijauhkan daripada penyakit. Bila kita bangun awal pagi ataupun tengah-tengah malam untuk lakukan solat sunat tahajud, mendadah tangan kepada Allah, memohon keampunan, secara tak langsung kita akan dijauhkan daripada penyakit. Sebab kalau waktu malam ataupun awal pagi kita bangun tu, waktu tu kita dah rehat. Bila kita bangun daripada rehat, lepas tu kita dalam keadaan yang segar. Bila dalam keadaan yang segar, kita bersihkan diri kita dan kita penuhi kita punya jiwa kita, kita punya hati kita dengan pendekatan diri kita kepada Allah, maka insya-Allah secara tak langsung kita akan dijauhkan daripada penyakit. Dan waktu tengah malam dan waktu awal pagi tu adalah waktu yang paling baik untuk diri kita melakukan solat sunat tahajud. Sebab apa? Sebab waktu tu untuk kita bangun dirikan solat sunat tahajud, sebab waktu tu adalah waktu oksigen yang paling fresh kat atas muka bumi. Itu sebabnya Allah wujudkan solat sunat tahajud. Allah suruh kita buat solat sunat tahajud pada waktu tersebut. Sebab Allah dah tahu dah apa kelebihan yang kita akan dapat. Bila kita dapat oksigen yang segar, yang fresh, maka kita akan dijauhkan daripada penyakit.
insya-Allah. Okey, perkara yang ketiga, dimakbulkan doa oleh Allah. Bila malam hari saat orang lain tengah tidur lena, berdengkur-dengkur sampai meleleh-leleh oleh basi, awak bersungguh-sungguh bertungkus lumus, awak berjaga, awak bangun daripada tidur awak korbankan masa tidur awak bangun untuk melakukan solat sunat tahajud, maka bila awak tadah tangan, sedikit sebanyak Allah akan makbulkan doa kita. Ingat kita ni kalau kita berdoa, kita bukannya doa, kena doa sekali je, tadah tangan sekali, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku keputusan yang cemerlang. Lepas tu bila awak tengok tak ada dapat pun keputusan yang cemerlang, Cikgu Nadia kata kena baca doa nanti Allah makbulkan. Memang Allah akan makbulkan, tapi kita kenalah kerap minta, kita selalu minta kepada Allah, barulah Allah makbulkan. Bila kita minta dengan doa tu, kita kena usaha dan ikhtiar, bukannya kita minta sahaja tanpa usaha. Contoh awak nak berjaya, awak doa kepada Allah tapi awak tak usaha, awak takkan dapat. Kita kena mohon kepada Allah tu banyak kali, berdoa banyak kali. Macam awak nak minta beg baru, contoh awak beg sekolah awak yang lama awak dah rosak ke, ataupun awak kata dah 3 tahun awak pakai daripada darjah 1 sampai darjah 3, awak nak darjah 4, awak nak minta beg yang baru kat mak. Lepas tu awak bukannya minta hari ni awak minta, mak saya nak beg baru, lepas tu terus dapat. Tak, awak mesti akan ingatkan mak awak banyak-banyak kali, mak boleh tak abang nak beg baru. Esok lagi awak kata, mak agak-agaknya abang boleh tak dapat beg baru, mak boleh ke nak belikan abang beg baru. Setiap hari awak minta. Macam itulah juga kita dengan Allah, kita berhubung dengan Allah pun kita kena menadah tangan minta dengan Allah setiap hari. Bila Allah dengar rintihan hati hamba dia, barulah Allah makbulkan. Kita nak doa, minta doa pada Allah tu bukannya untuk saja-saja untuk diri kita. Bila diri kita, kita kena bersungguh-sungguh. Okey, dan yang akhir sekali adalah mendapat keampunan dari dan keredaan daripada Allah. Kita akan dapat keampunan bila kita mohon keampunan, kita mohon doa, kita akan diberi keampunan dan kita akan dapat keredaan daripada Allah bila kita melaksanakan solat sunat tahajud tu. Okay, so ini adalah 4 hikmah mendirikan solat sunat tahajud. Kalau kita nak dapat rezeki yang melimpah luar, mewah, amalkanlah solat sunat tahajud. Nak dijauhkan daripada penyakit, solat sunat tahajud juga. Nak doa dimakbulkan, solat sunat tahajud juga. Nak dapat keampunan dan keredaan Allah pun dengan melakukan solat sunat tahajud. Sebab solat sunat tahajud tu ganjaran dia sangat banyak. Sebab solat sunat tahajud ni kita lakukan waktu orang lain sedang tidur lena. Kita bangun bersusah payah untuk mendirikan solat tersebut. Itu sebabnya Allah bagi hikmah ganjaran dia tu sangat banyak, sangat besar kepada orang yang melaksanakannya. Wallahu alam. Okey, saya nak kupas sikit tentang tahukah anda. Okey, Rasulullah sangat mengambil berat tentang solat sunat tahajud. Baginda sanggup mengejutkan isterinya dan anak-anak yang sedang tidur untuk sama-sama menunaikan solat sunat tahajud. Okey, tengok kat sini Rasulullah sendiri pun dia sangat pentingkan solat sunat tahajud ni, sampai dia sanggup kejutkan isteri-isteri, anak-anak dia untuk bangun dan mendirikan solat sunat tahajud tu secara berjemaah bersama-sama. Okey, so kalau kita ni sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, apa lagi yang perlu kita buat? Kita kenalah melaksanakan juga apa yang Rasulullah suka laksanakan. Rasulullah dia sangat ambil berat tentang solat sunat tahajud ni. Kita manusia yang biasa ni mestilah kena lagi ambil berat. Kalau kita tak mampu nak buat setiap hari, cuba sekurang-kurangnya sebulan sekali. Bila dah okey sebulan sekali, tingkatkan lagi, mungkin 2 minggu sekali ke. Bila dah lama-lama awak biasa-biasa, insya-Allah solat sunat tahajud tu akan jadi rutin kepada diri kita, macam Rasulullah SAW laksanakan dalam kehidupannya. Okey, kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kena ikut perkara-perkara yang Nabi Muhammad laksanakan. Sunnah dia apa? Antaranya adalah mengamalkan solat sunat tahajud. So sebagai umat Rasulullah yang sayangkan Rasulullah, yang cintakan Rasulullah, kita laksanakanlah solat sunat tahajud tu juga. Okey, itu sahaja. Wallahu alam. Alhamdulillah,
tamat sesi pembelajaran dan perbincangan serta perkongsian ilmu dari saya kepada awak semua untuk sesi pelajaran fiqh tahun 4. Okey, hari ini kita belajar tadi tentang tajuk solat-solat sunat, iaitu kita perincikan solat sunat tahajud. So, ada 7 item penting tadi yang saya dah kongsikan dan share bersama awak semua. Semoga apa yang saya kongsikan menjadi manfaat kepada awak semua. Kalau tak dapat banyak, dapat sedikit pun alhamdulillah. Dan kalau ada yang tak faham, mungkin awak semua boleh rujuk kepada ustaz-ustazah di sekolah, ataupun mungkin boleh ulang semula rakaman pengajaran saya. InsyaAllah akan membantu awak semua. Wallahu alam. Okey, akhir sekali daripada saya, terima kasih kepada semua anak-anak yang sudi mendengar. Kalau ada ibu bapa yang tolong bantu sama-sama anak-anak, ataupun cikgu-cikgu yang sama-sama ikuti saya punya kelas, alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda semua. Okey, jika perkara perkongsian ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada semua, share lah kepada rakan-rakan anda ataupun kawan-kawan anda yang lain. Sebar-sebarkan ilmu walaupun sedikit. InsyaAllah akan ada manfaatnya kepada semua orang. Wallahu alam. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi di lain kali, InsyaAllah.